Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang mulia ini kita dipertemukan lagi, kita dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat bersama dalam khalaqah majlis ilmu, dan mudah-mudahan pagi ini menjadi pagi yang ceria untuk kehidupan kita, untuk kita menjalankan sesuatu tugasan yang telah kita rancang dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan semuanya saya doakan berjalan dengan lancar dan baik-baik belaka. Jadi terima kasih diucapkan kepada semua penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru yang terus setia bersama dengan kita untuk mengikuti perbincangan sesuai dengan tema-tema yang kita bawakan setiap hari. Dan pada hari ini, pada hari Rabu bersamaan dengan 31 Mei 2023, kita dipertemukan untuk bab tafsir dan taranum, yakni surah As-Saffat ayat 145 hingga 156 ayat yang bakal kita bincangkan pada pagi ini. Seperti biasa, kita akan menggunakan tafsir Pimpinan Rahman, Pimpinan Ar-Rahman, yakni karya agung dari Syekh Abdullah Basmih yang ada di hadapan saya pada ketika ini, dan penonton-penonton juga bolehlah dapatkan mushaf Al-Quran untuk sama-sama kita semak, kita teliti, kita dalami dan kita fahami setiap bait ayat yang akan dibacakan oleh bintang ilmuwan kita sebentar sahaja lagi. Kita akan tafsir bersamaan dengan kita akan baca bertaranum, dan juga kita akan tadabbur satu persatu ayat-ayat suci Al-Quran surah As-Saffat. Dan untuk makluman penonton juga, mungkin ada persoalan ataupun ingin berkongsi sesuatu, dan kalau biasa pun ada penonton-penonton kita juga akan buat panggilan untuk bacakan beberapa ayat untuk diperdengarkan kepada bintang ilmuwan kita, dan juga untuk disemak, untuk diteliti. Boleh juga melalui kita punya talian, boleh hubungi kita di talian yang tertera, ataupun nak tulis soalan ataupun nak berkongsi sesuatu di ruangan komen di Facebook juga boleh, di Facebook rasmi kita di Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Dan seperti biasa, di situ juga ada siaran secara langsung. Mungkin pagi ini ada yang tak berkesempatan melihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana ada berada menggunakan peranti anda. Sebarkan kebaikan sama-sama. Baik, seperti yang anda maklum, pagi ini kita akan bersama dengan bintang ilmuwan, yakni Al-Fadil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud bersama dengan kita setiap kali ada tafsir dan taranum. Biasanya kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Serba merah Serba merah hati ya. Merah hati orang kata Ustaz. Oh. Dan tertera tulisan di sebelah kiri da'i. Masya-Allah. Tahniah saudara ikon da'i. Subhanallah, terima kasih Ustaz. Dan Ustaz juga dengan trademark kebiasaan, dengan penuh di hadapan dengan nota-nota Ustaz. Itu yang kita kadang-kadang rasa macam wow, teruja ni kan. Sebabnya ilmu tidak berada dalam dada ni, duduk dalam kitab semua. Allah kan. Jadi banyak yang Ustaz nak kongsikan pada kita penonton-penonton semua pada hari ini. Jadi jomlah kita dengarkan dahulu ayat 145 hingga 150 pembukaan. Silakan Ustaz. Surah As-Saffat ayat 145 sehingga ayat 150. Bismillahirrahmanirrahim. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة
الملائكة إناثا وهم شاهدون. Terjemahannya, silakan Saudara Yazrin. Baik, terima kasih Ustaz. Mari sama-sama sidang penonton kita lihat terjemahannya. Ayat 145. Oleh itu, kami campakkan dia keluar dari perut ikan ke tanah yang tandus di tepi pantai sedang ia berkeadaan sakit. Ayat 146. Dan kami tumbuhkan untuk melindunginya sebatang pokok yang berdaun lebar. Ayat 147. Dan Nabi Yunus alaihi salam yang tersebut kisahnya itu kami utuskan kepada kaumnya yang seramai 100,000 atau lebih. Ayat 148. Setelah berlaku apa yang berlaku, maka mereka pun beriman. Lalu kami biarkan mereka menikmati kesenangan hidup hingga suatu masa yang ditetapkan bagi masing-masing. Ayat 149. Oleh sebab ada di antara kaum musyrik Arab yang mendakwa bahawa malaikat itu anak perempuan Allah, maka bertanyalah wahai Muhammad kepada mereka itu, adilkah mereka membahagikan untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak-anak lelaki? Ayat 150. Atau adakah mereka hadir sendiri menyaksikan kami menciptakan malaikat-malaikat itu, yakni perempuan? Baik, itulah dia 6 ayat yang dibacakan oleh Al-Fadil Ustaz sebentar tadi, dan juga kita telah melihat sedikit tafsiran awal ataupun terjemahan berkenaan dengan ke-6 ayat tersebut, yang kita pasti ia menceritakan tentang Nabi Yunus alaihi salam. Jadi jom kita dengarkan sedikit daripada huraian awal dari Al-Fadil Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, para penonton muslimin dan muslimat, para pencinta Al-Quran dan pencinta ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mudah-mudahan pagi ini kita mulakan tadi awal tadi kita mulakan dengan salat subuh berjamaah, kita berzikir, kita berdoa kepada Allah. Ada juga yang dah baca zikir al-ma'thurat. Alhamdulillah. Pagi ni kita sambung pula dengan kuliah ilmu. Mudah-mudahan apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, atau kama qala an-nabi. Nabi sebut pada kita, maksudnya siapa yang berada di atas laluan menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan mempermudahkan laluannya untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, para penonton yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk pada ayat 145 sehingga ayat 150, ada baiknya kita sentiasa peringatkan, kita ulang dan ulang, kita faham konteks surah As-Saffat ini diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, surah ini surah Makkiyah. Maknanya diturunkan ketika Rasulullah berada di Makkah Al-Mukarramah sebelum berlakunya peristiwa hijrah. Para ulama telah menyatakan surah ini terkandung di dalamnya 182 ayat, dan kita dah berada pada ayat 145, maknanya baki lagi, lebih kurang lagi 30 lebih ayat lagi akan tamatlah tadabbur kita surah As-Saffat. 182 ayat, kemudian ada 860 kalimah dalam surah ini, dan juga dihitung lagi oleh para ulama tadabbur, dalam surah ini terkandung 3826 huruf. Baik, penonton, surah As-Saffat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata ulama tadabbur, turun ketika Rasulullah berada di Makkah ketika waktu pertengahan zaman Makkah ataupun di penghujung, di hujung zaman Makkah. Maknanya pada ketika itu Rasulullah dan umat Islam yang minoriti pada waktu itu berada dalam keadaan diugut, diancam, diboikot, dipulau, ditekan oleh musyrikin Makkah, oleh kaum Quraisy. Maknanya situasi pada waktu itu
umat Islam yang minoriti pada waktu itu berada dalam keadaan tertekan. Dan jumlah umat Islam yang berada di Makkah ketika itu mengikut ulama sirah ada sekitar 50 orang sahaja yang berada di Makkah. Maknanya 50 orang ni kecil sangatlah. Kecil, ya, jumlah sikit sangat. Memang ditekan-tekan oleh musyrikin Mekah pada waktu itu. Jadi tuan-tuan, kerana itulah dalam surah As-Saffat yang kita dah tadabbur masuk hari ini ayat 145, Allah Ta'ala telah angkat kisah ataupun watak manusia unggul. Allah angkat watak manusia sukses, ya, iaitulah watak para nabi. Kenapa? Kerana kita ingat balik, surah ini diturunkan kepada Rasulullah dan para sahabat ketika Nabi dan para sahabat ditekan-tekan, diugut, diancam dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala angkat kisah para nabi sebelum ini. Allah Ta'ala kemukakan cerita para nabi dan para rasul sebelum ini yang mereka juga diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kisah siapa? Kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kisah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Kisah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Kisah Nabi Ilyas, kisah Nabi Lut dan tuan-tuan, pagi ini kita menyambung cerita ayat sebelum ini, iaitulah Allah Ta'ala tonjolkan pula kisah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Sebagai bukti apa tuan-tuan? Ayat 145 sehingga ayat-ayat selepas ini Allah Ta'ala angkat kisah kaum-kaum terdahulu yang mana mereka itu diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Kerana mereka telah menolak kenabian dan kerasulan para nabi dan para rasul yang telah diutuskan kepada mereka. Yang kedua, kenapa mereka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kerana mereka telah menolak berita ghaib ataupun salah satu iman, rukun iman, iaitulah beriman kepada perkara ataupun hari akhirat. Mereka menolak kewujudan hari akhirat. Dalam konteks musyrikin Makkah, mereka menolak untuk beriman kepada hari akhirat. Jadi saudara Da'i Azrin, itu sebagai permulaan supaya kita faham menara kawalan kita surah As-Saffat. Surah ini diturunkan kepada Rasulullah dan umat Islam ketika mereka diugut, diancam, ditekan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik, itu dia tadi berkenaan dengan surah As-Saffat, ayat surah yang mengandungi 182 ayat, yang mana bakal kita bincangkan pada hari ini hanya pada ayat 145 hingga 150. Bagi penonton-penonton yang mungkin baru menyaksikan kita, hari ini kita akan membaca 6 ayat untuk sama-sama kita lihat apakah yang akan diceritakan tentang Nabi Yunus alaihi salam. Baik, jom kita buka terus dengan perbincangan kita dari sahabat kita di Facebook, iaitu Al-Shal. Katanya, Assalamualaikum. Mari kita lihat soalannya. Ayat 145. Kemudian kami arahkan ikan memuntahkan Nabi Yunus ke kawasan yang tandus sedang ia dalam keadaan sakit. Soalannya, adakah disebabkan terlalu lama di dalam perut ikan tanpa sebarang makanan dan minuman, Nabi Yunus dalam keadaan sakit selepas ikan itu memuntahkannya di kawasan yang tanahnya tandus, yang kering tanpa sebarang tumbuhan? Kulit badan baginda seperti bayi yang baru dilahirkan, kesan asid dalam perut ikan tersebut. Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih kepada sahabat kita untuk soalan pertama ini, dan kita serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk kupasannya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Al-Shal yang bertanya soalan yang sangat baik. Baik, pada ayat 145 surah kita ini, surah As-Saffat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan ayat 145, fanabadhnahu bil ara'i wa huwa saqim, dan kemudian kami telah muntahkan ataupun campakkan keluar, iaitu Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, ke kawasan yang disebut sebagai tandus bil ara'i. Dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir, perkataan bil ara'i itu bermaksud kawasan ataupun tanah yang kering kontang. Tak ada tumbuh-tumbuhan,
tak ada bangunan dan tak ada manusia di situ, tak ada orang. Jadi dimuntahkan ataupun dikeluarkan semula Nabi Allah Yunus alaihi wasallam ke kawasan itu. Faham. Dan pada ayat di belakang itu para penonton kita lihat semula wa huwa saqim, ya, wa huwa saqim. Saqim itu bermaksud dalam keadaan sakit. Baik, dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir antaranya telah menyebutkan oleh kerana berada di dalam perut ikan nun itu dalam keadaan sempit, ya, dalam keadaan sempit, tak boleh bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan, ke atas, ke bawah, tak boleh bergerak langsung. Dan oleh kerana itu ada pendapat para ulama tadabbur yang menyatakan oleh kerana berada dalam perut ikan nun itu menyebabkan baju ataupun pakaian yang dipakai oleh Nabi Allah Yunus sebelum ini telah musnah, telah rosak, ya, maknanya tertanggal dari tubuh baginda yang mulia itu. Jadi menyebabkan kulitnya itu tercedera. Ya, kulit Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam telah tercedera. Jadi kerana itulah, ya, kerana itu apabila ikan nun ataupun ikan paus tadi mendapat arahan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya memuntahkan semula Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam, maka dimuntahkan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dalam keadaan sakit. Kerana itulah para penonton rahmati Allah Ta'ala sekalian, kalau kita lihat seketika pada ayat 146, wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, dan kami tumbuhkan untuk melindungi Nabi Yunus sebatang pokok yang berdaun lebar. Yaqtin, perkataan yaqtin itu pokok yang berdaun lebar itu para ulama tafsir, contohnya dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir menyatakan itu maknanya pokok labu. Ya, pohon ataupun pokok labu. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala tidak akan menguji para rasul dan para nabi dengan ujian yang begitu teruk sehingga menjijikkan, tidak. Ya, tentunya ujian yang Allah Ta'ala hantarkan kepada Nabi Yunus, Allah Ta'ala akan hantar juga bantuan, pertolongan, tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya, itulah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Kenapa pokok labu? Tuan-tuan, yang pertama, daun-daunnya itulah menjadi tempat berteduh dan untuk berlindung. Seperti yang kita sebut tadi, tuan-tuan dan puan, di kawasan pulau itu ataupun kawasan itu, kawasan yang kering kontang, tak ada apa pun. Dan tentunya lah, apabila kawasan tidak ada apa-apa, tentulah panas terik mentari itu sangat membahang. Ya, jadi dengan pepohonan itulah tempat Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam berlindung dan juga untuk menutup tubuhnya tadi. Yang kedua, para ulama kata, ada kajian yang menyatakan pokok labu ni antara khasiatnya ialah boleh menyembuhkan sakit kulit kita ni, sakit yang terkena pada kulit. Itu kajian semasa. Jadi Allah Ta'ala Maha mengetahui, tentunya lah pokok ataupun pohon labu tadilah yang menjadi makanan untuk dimakan oleh Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Sambil-sambil ataupun di samping itu ialah khasiat pohon atau buah labu tadi dapat menyembuhkan kecederaan kulit yang kena pada baginda Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Subhanallah, itu dia secara terperinci Ustaz berikan kepada kita berkenaan dengan bagaimana situasi ataupun peristiwa dimuntahkan kembali Nabi Yunus alaihi salam di kawasan yang kering dan tandus tanpa ada sebarang tumbuh-tumbuhan, dan diberikan ataupun ditumbuhkan satu pohon yang berdaun lebar. Baik, banyak lagi kita nak kongsikan selepas ini untuk kupasan lanjut berkenaan dengan ayat 146. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Berehat seketika. Baik, terima
terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton terus setia bersama dengan kita mengikuti perbincangan tafsir dan taranum surah As-Saffat ayat 145 hingga 156 ayat istimewa yang bakal kita bincangkan pada pagi ini. Baik, kalau tadi kita dah lihat sedikit ya berkenaan dengan ayat 145 berkenaan dengan Nabi Yunus dicampakkan keluar oleh ikan tersebut ke tepi pantai yang tandus sedang tiada dengan tumbuh-tumbuhan dan juga tubuh badan baginda dalam keadaan sakit. Baik, mari kita bacakan soalan rentetan daripada itu. Yang mana dari sahabat kita di Facebook iaitu Mak Etun katanya, Assalamualaikum Ustaz. Apakah benar antara salah satu keistimewaan yang ada pada buah tersebut ialah tiada seekor lalat pun yang hinggap? Dan apakah keistimewaan lain yang Allah kurniakan kepada Nabi Yunus alaihissalam bagi mengembalikan kesihatan tubuh badan baginda? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita untuk persoalan ini tentang buah yang berdaun lebar sebentar tadi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Mak Etun yang bertanya. Subhanallah. Kerana itulah dalam tafsir ya, antaranya dalam tafsir Hamka, tafsir Al-Azhar, kemudian Syekh Sya'rawi juga, apabila perkataan yaqtin ini wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, dan kami tumbuhkan untuk melindungi Nabi Yunus alaihi salatu wassalam sebatang pokok yang berdaun lebar. Jadi perkataan yaqtin itu para ulama kata itu pokok labu. Jadi seperti yang kita nyatakan tadi, kajian yang dibuat oleh para saintis dan pengkaji pada hari ini mendapati begitu banyak khasiat yang terkandung dalam buah labu itu, vitamin dan sebagainya lah. Dan seperti yang sebut tadi, antara kajian menyatakan buah labu ini juga boleh sebagai ikhtiar penyembuhan sakit yang kita terkena kepada kulit kita. Dan kalau kita tengok dalam hadis-hadis, antaranya hadis yang direkodkan oleh Imam Al-Bukhari, telah menyatakan pada satu hari, Anas bin Malik telah menyatakan, pada satu hari ada seorang tukang jahit telah mengundang Rasulullah SAW untuk menikmati hidangan ataupun dijemput makan di rumah dia lah. Jadi bila Nabi SAW sampai di rumahnya, jadi antara yang dia hidangkan ialah roti gandum bersama dengan kuah. Kuah tu ada apa dalamnya itu labu dan juga daging. Jadi dalam riwayat menyatakan baginda sallallahu alaihi wasallam ambil labu tu satu-satu Nabi ambil. Jadi ini menunjukkan petunjuk bahawasanya makanan antara yang disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah labu. Jadi maknanya dengan kajian-kajian semasa yang kita pun boleh dapatkan, kita boleh baca kajian-kajian, dan akhirnya kita nampaklah hikmahnya betapa maha mengetahuinya Allah Subhanahu Wa Taala, maha mendalamnya pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala apabila Allah Taala menguji Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Akhirnya ujian itu bukan ujian yang kosong, ujian untuk mentarbiyah, mendidik Nabi Yunus, dan juga Allah Taala hadirkan bantuan kepada Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi Ustaz, kalau ada orang tanya labu yang mana Ustaz? Yang kuning ke yang air dia? Oh, masya-Allah. Asal mana-mana kau tahu. Maknanya apa jenis labu mungkin saya rasa secara umum. Secara umum. Memang ada yang menyatakan labu ni sama ada yang kering tadi. Yang kering. Apa yang kuning, satu hak kuning tu. Kuning tu dia yang tu labu apa? Orang panggil hak yang orang buat topeng Halloween tu. Lagi satu labu air kan. Tapi secara umumnya mungkin mana-mana jenis labu kerana Allah mungkin dia punya tekstur ataupun keadaan labu tersebut hampir sama, cuma biasanya dia daripada sudut bentuk dan juga keadaan labu tersebut. Kan biasalah Ustaz kan, kadang-kadang ada orang tanya. Oh ya, betul. Bagus soalan. Baik. Okey Ustaz. Kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dai. Ya puan, siapa di sana? Saya Puan Robizahan. Ya, silakan soalannya puan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya Ustaz, apakah ada ujian yang dihadapi oleh Nabi Yunus? Macam mana soalannya? Apakah ada ujian yang dihadapi oleh Nabi Yunus? Ujian. Boleh ujian. Boleh Ustaz kongsikan sedikit? Baik. Terima kasih puan. Soalan saya. Ya, baik, terima kasih puan untuk soalannya.
Daripada sahabat kita tadi berkenaan dengan katanya mungkin kita boleh belajar sesuatu, apakah ujian yang Allah berikan kepada Nabi Yunus alaihi salam selain daripada yang kita tahu berada dalam perut ikan paus, mungkin juga ada ujian-ujian lain yang hebat yang boleh kita jadikan iktibar dalam kehidupan kita. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Puan ya. Tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, Nabi Yunus hidup sekitar 800 tahun sebelum Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Baik. Pertamanya tuan-tuan, ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Yunus ini ada asbabnya. Sebabnya bagaimana tuan-tuan? Okey. Nabi Yunus telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di satu kawasan perkampungan yang disebut sebagai Nainawa. Ya, perkampungan itu bernama Nainawa ataupun disebut dalam bahasa Nainiveh. Ya, baik, Nainawa ni kalau mengikut para pengkaji sejarah, mereka mengatakan Nainawa dahulu hari ini terletak di kawasan utara Iraq. Ya, kawasan utara Iraq yang disebut sebagai Mosul. Wallahu taala alam. Ya, okey. Setelah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam berdakwah tahun demi tahun kepada kaumnya di Nainawa ini, kaumnya itu tak nak dengar dakwah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Nabi Yunus sebut supaya mereka, Nabi Yunus dakwah, sebut seru mereka supaya mentauhidkan Allah, jangan syirikkan Allah. Ya, ikutlah hukum hakam Allah. Mereka tak nak dengar, mereka langgar sahaja, mereka mempersekutukan Allah. Jadi dah disebabkan bertahun lamanya Nabi Yunus berdakwah kepada mereka, kepada kaumnya itu, kaum itu tak nak dengar. Apabila kaum tak nak dengar, akhirnya tuan-tuan dan puan, dalam Al-Quran Allah Ta'ala telah merakamkan surah Al-Anbiya ayat 87. وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سبحانك إني كنت من الظالمين. Ayat 87 surah Al-Anbiya merakamkan Wadhannun, sahabat kepada ikan Nun. Tengok Allah Ta'ala gelarkan kepada Nabi Yunus ini sebagai sahabat kepada ikan Nun. Idzahaba mughadiban, ketika itu dia telah pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan mughadiban. Mughadiban bermaksud dalam keadaan marah. Nabi Yunus tinggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Sama seperti juga Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang marah sungguh kepada kaumnya apabila kaumnya menyembah patung anak lembu. Jadi Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Jadi Nabi Yunus tinggal nak ke mana? Nabi Yunus tinggal kaumnya, ya, dia menumpang ataupun menaiki bahtera ataupun kapal yang mana kapal itu pada asalnya dah penuh dah penumpang. Tiket orang dah beli dah. Kan, katalah ada 100 seat, 100 tempat duduk kerusi penumpang. Penuh dah 100 kerusi tu. Kan, bukan setakat penuh dengan orang, barang-barangan, muatan, beg semua dah penuh dah. Tapi oleh kerana Nabi Yunus tak tahan, marah sangat dengan kaumnya, jadi perkataan mughadiban itu, tinggalkan dalam keadaan marah itu, para ulama kata Nabi Yunus tinggalkan mereka itu sebab Nabi Yunus tak sanggup lagi untuk berkompromi, bersekongkol dengan kaumnya yang mana mereka ini telah melakukan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dia nak tinggalkan. Nak ke mana? Nak ke pulau lain untuk berdakwah. Jadi para penonton rahmati Allah, rupa-rupanya Nabi Allah Yunus meninggalkan kaumnya tanpa terlebih dahulu mendapat izin daripada Allah. Ya,
tanpa terlebih dahulu mendapat izin daripada Allah. Jadi oleh kerana tidak mendapat izin daripada Allah, Allah Ta'ala maha merencana, Allah Ta'ala ada rencana untuk mendidik, menegur, mentarbiah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Bukan dosa pun bagi Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, tidak. Tetapi sebagai tarbiyah, sebagai pendidikan, sebagai teguran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Yunus. Apabila di pertengahan jalan laut itu, tiba-tiba berlaku ombak yang membadai, menghempas kapal itu dengan hempasan yang sangat kuat. Sampai 1 minit pun tak boleh bertenang. Akhirnya, apa yang dibuat oleh klasi kapal dan juga penduduk ataupun penumpang tadi, mereka buat keputusan buang barang terlebih dahulu. Sebab nak bagi bertenang, nak bagi stabil kapal ni kan, walaupun 3 saat pun tak boleh bertenang ni, macam mana ni kan. Dan tuan, kita kan kalau kita naik feri kan, pergi Pulau Langkawi kan, kalau perjalanan tu tenang okey je kan. Tapi kalau waktu ombak menghempas pantai tuan-tuan, waktu tu zikir tak berhenti. Saya mabuk laut, Ustaz. Mabuk laut. Kalau macam tu ada pengalaman. Ada pengalaman maknanya waktu tu termasuk dari saya lah kan. Ya Allah, waktu tu zikir tak henti kan. Pegang tangan isteri, pegang tangan suami sebelah ni kan, mengucap syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kan. Apabila buang barang tadi, tak berhenti lagi badai dan juga air laut itu menghempas kapal tadi. Akhirnya tuan-tuan, dalam catatan tafsir para ulama kata, Al-Quran tidaklah menyebut, tetapi para ulama tafsir mencatatkan pada waktu itu dibuat undian. Dibuat undian supaya siapa yang naik nama ni, dialah kena terjun dahulu. Tuan-tuan, akhirnya 3 kali dibuat undian, 3 kali tu naik nama Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Kali pertama naik nama Nabi Yunus, penduduk kapal tadi kata, takkan Nabi Yunus kot, dia orang baik, dia orang saleh, kita perlukan dia untuk dia doa untuk kita ni, dengan doanya makbul. Dibuat undian kali kedua, kali ketiga, rupa-rupanya itu rencana Allah. Allah Ta'ala mahu mendidik Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Akhirnya Nabi Yunus yang terpaksa terjun ataupun turun daripada kapal itu. Baik, para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ada lanjutan kisah yang kita nak sebutkan ini. Walaupun Allah Ta'ala menguji Nabi Yunus, tetapi rahmat kasih sayang Allah tetap bersama dengan Nabi Yunus. Apa dia itu? Lepas ini. Wah, kan, maksudnya selepas daripada kali ketiga nama naik dan terjun itu, ada sesuatu lagi yang berlaku kepada Nabi Yunus alaihi salam. Baik, yang itu yang kita nak nantikan dan kita nak dengar selepas ini. Jadi saya maklumkan kepada penonton, jangan ke mana-mana kita akan menyaksikan lagi perbincangan selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Subhanallah, ceria pagi ini kita dengarkan perbincangan surah As-Saffat ayat 145 hingga 150. Membuka tirai hari kita pada pagi ini, kita melihat ayat suci Al-Quran, membaca secara bertaranum, mentadabbur kan. Dan macam saya sebutkan di awal tadi, mungkin kebiasaannya ada penonton-penonton yang di rumah dia kata, saya ni teringin nak baca depan Ustaz Zarifi, dia kata. Silakan jadi kita kalau jemput. ada penonton-penonton yang cuba mungkin nak baca 1 ataupun 2 ayat yang akan diperdengarkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk sedikit komen ataupun apa yang perlu diperbaiki, jadi mungkin boleh hubungi kita di talian yang tertera. Mungkin boleh, tak ada masalah, kita akan dengarkan kepada anda. Baik. Okey, jom kita teruskan perbincangan kita. Ambil soalan di Facebook dari sahabat kita Nur Dahlia Biru. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, ayat 147. Dan kami utuskan ia kepada 100,000 orang atau lebih. Soalannya, apakah reaksi Nabi Yunus ketika itu? Apakah semuanya beriman? Mungkin di atas tu mungkin saya faham reaksi kaum Nabi Yunus AS pada ketika itu. Apakah semuanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada lagi patung-patung berhala yang disembah sebagai Tuhan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Nur Dahlia Biru untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, para penonton dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, soalan yang diajukan oleh saudari Nur Dahlia tadi,
Bagaimana pada ayat nombor 147, satu-satunya kaum yang Allah Ta'ala sebutkan jumlah, ya, jumlahnya dalam Al-Quranul Karim, iaitulah kaum Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Baik tuan-tuan, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Dan Nabi Yunus itu kami utuskan kepadanya ataupun kaumnya itu seramai 100,000 atau lebih. Ya. Baik tuan-tuan, Al-Imam Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya telah menyatakan bukan jumlah itu yang menjadi perkara utama. Tetapi Allah Ta'ala menggambarkan betapa ramainya dalam satu kampung itu, perkampungan Nainawa itu, semuanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan beriman kepada Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Kalau 100,000, maknanya 100,000 atau lebih, maknanya paling minimum umat ataupun kaum Nabi Yunus yang beriman kepada Nabi Yunus dan beriman kepada Allah itu ialah 100,000. 100,000. Tapi sebenarnya lebih. Ya. Jadi kalau 100,000 lebih ni, kita nak mudah faham tuan-tuan, satu stadium lah. Kan, kalau Stadium Nasional Bukit Jalil berapa? Mungkin biasanya dalam 80,000 ataupun lebih, ya. Ataupun lebih kurang 80,000. Tapi ini 100,000. Maknanya satu stadium lah. Kan, maknanya ramainya pengikut ataupun umat yang kembali beriman kepada Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Dan maknanya selepas peristiwa Nabi Yunus dimuntahkan semula tadi, dan apabila Nabi Yunus kembali ke Nainawa untuk berdakwah, Allah Ta'ala ataupun kaumnya itu seluruhnya telah beriman kepada Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Sebab apa? Sebabnya ialah tuan-tuan perempuan, kaum Nabi Yunus telah diperlihatkan dengan tanda-tanda azab yang akan menimpa mereka. Jadi apabila mereka nampak dan lihat dengan mata kepala mereka azab yang akan menimpa mereka, mereka cepat-cepat kembali kepada Allah dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Subhanallah. Baik, itu dia kan. Bagaimana yang dikatakan berkenaan dengan ujian yang berlaku kepada Nabi Yunus AS, yang mana umatnya sendiri tidak mahu mendengar apa yang didakwahkan kepada mereka, maka marah Nabi Yunus AS, maka cuba untuk meninggalkan umat tersebut dan akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan ditelan oleh seekor ikan dan kembali untuk memperbetulkan umat ataupun masyarakatnya di Nainawa tersebut. Baik, Ustaz, tadi Ustaz ada sebut pada kita berkenaan dengan ada sedikit lagi yang berlaku kepada Nabi Yunus AS selepas daripada dicampakkan ataupun disuruh ataupun nama naik untuk diturunkan ke dalam laut tersebut. Jadi ada sedikit lagi yang ingin dikongsikan oleh Ustaz, silakan. Okey, tuan-tuan dan puan rahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam tafsir Sayyid Qutb, dia cuba menggambarkan bagaimana perasaan Nabi Yunus pada waktu itu ketika meninggalkan kaumnya. Antaranya mungkin disebut beginilah, ya Allah, aku sudah tidak sepatutnya berada di kawasan ini. Aku rasa sempit dada dengan perlakuan yang dilakukan oleh kaum ini. Begitulah kan, catatan dialog nak bagi kita faham. Kalau dalam bahasa utara kita ni, dia kata lebih kurang macam ni lah. Macam mana tu? Aku tak lepi dah ni. Tak lepi dah dengan mereka ni. Lebih kurang macam tu, Sah. Ya, mana nak bagi faham kan. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, hebatnya Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala cerita babak-babak yang berlaku pada Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Baik, ketika terjun untuk turun daripada kapal tadi, setelah undian naik nama 3 kali tadi, para penonton, Allah Ta'ala rakamkan dalam surah As-Saffat pada ayat 142 yang kita telah tadabburkan. Faltaqamahul hut wa huwa mulim. Faltaqamahul hut wa huwa mulim. Yang bermaksud, setelah terjun, maka Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ditelan oleh ikan paus ataupun ikan besar, ikan nun itu, sedang ia berhak ditempelak. Ya.
maksudnya begini tuan-tuan. Lihat pada perkataan faltaqamahul hut. Ketika mana Nabi Yunus ditelan oleh ikan nun. Iltaqama ni dia macam kalau kita ambil air semayang tuan-tuan, di air paip tu kan, kita berkumur-kumur tu. Nah, kita tadah tangan, kita kumur kan, air tu masuk terus dalam mulut kita. Itu perkataan iltaqama. Baik, cantiknya bahasa Arab ni tuan-tuan. Perkataan faltaqamahul, ya, perkataan iltaqama tu maknanya ketika mana Nabi Yunus alaihi salatu wassalam terjun dari kapal tadi ni, bila terjun, sebelum tu kita perlu ingat dan kita perlu faham tuan-tuan, situasi ni berlaku pada waktu malam. Dan kerana itu dalam Al-Quran telah menyatakan kegelapan demi kegelapan. Para ulama tadabbur kata kegelapan demi kegelapan itu rupanya 3 dalam 1. Yang pertama, waktu itu insiden itu berlaku pada malam hari. Tuan-tuan, kalau kita pernah menaiki kapal ataupun perahu ataupun kapal perahu apa lagi bot kan, macam tu kan. Di tengah-tengah lautan tuan-tuan, kalau tengah lautan tu tak ada apa langsung, pulau tak ada, waktu tu tuan-tuan, ya Allah, rasa memang tak ada apa lah kan, rasa memang kita saja ya, pada waktu tu rasa gelap sungguh, memang gelap. Yang kedua, waktu ditelan oleh ikan paus, ikan nun itu berada dalam perut ikan nun, gelap yang kedua. Dan yang ketiga, ikan paus itu pula berada di dasar laut, di bawah, paling bawah laut itu, gelap yang ketiga. Maknanya itu 3 dalam 1, gelap dalam kegelapan. Baik, kita reverse balik cerita. Bila Nabi Yunus terjun, tuan-tuan, perkataan iltaqama faltaqamahul hut bermaksud ketika Nabi Yunus terjun, belum sempat tubuh baginda yang mulia itu mencecah air laut. Ikan nun ini dengan izin Allah dan arahan Allah terus dituami. Terus buka mulut. Terus buka mulut dan terus menelan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Maknanya, tengok, yang ini kita sebut di awal tadi, rahmat dan kasih sayang Allah tetap bersama dengan kekasihnya. Belum sempat tubuh baginda yang mulia tadi ni mencecah air, tak kena air pun, terus ikan ni datang dan menelan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam yang mulia. Penduduk kapal atas tadi, dia tak nampak pun sebab malam. Betul. Dia kata, pergi dah Yunus ni, pergi dah, mati dah, habis dah kan. Tetapi tengok, rahmat Allah mengatasi segala-galanya. Ikan paus tadi datang menelan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Baik, bila berada dalam perut ikan nun, para ulama tadabbur kata, dalam perut ikan nun tu tak boleh nak bergerak, kiri tak boleh, kanan tak boleh, atas tak boleh, bawah tak boleh. Rasa sempit sungguh-sungguh. Baik, soalan seterusnya, berapa lama agak-agaknya Nabi Yunus berada dalam perut ikan nun tu? Baik, jawapannya para ulama tadabbur kata, para penonton, ada 3 pendapat. Yang pertama, Imam Qatadah kata Nabi Yunus berada dalam perut ikan nun itu selama 3 hari. Pendapat yang kedua kata 40 hari. Pendapat yang ketiga, Imam Mujahid kata tak sampai sehari pun. Ditelan pada waktu malam, sebelum malam tadi dah dimuntahkan semula. Ini 3 pendapat yang disebutkan oleh para ulama. Tapi jangan duk bergaduh lah. Kan? 40 hari. 1 hari. 3 hari. Hak lain salah. Jangan duk bergaduh. Sebab hak ni bukan perkara yang utama. Tetapi yang lebih utama ialah yang ni, yang kita nak sebut. Ketika mana berada dalam ujian sempit tadi, Nabi Yunus tak tahu apa kesudahannya pada waktu itu. Nabi Yunus tak tahu apa kesudahannya pada waktu itu. Tetapi tuan-tuan, kita nak belajar daripada Nabi Yunus, di saat sesempit-sempitnya tak tahu apa kesudahan yang akan berlaku, yang diungkapkan oleh mulut Nabi Yunus iaitulah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Engkau, wahai Allah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Kuntu minadh zalimin. Aku telah menzalimi diri aku sendiri. Apa pelajarannya? Bila diuji sebegitu rupa tuan-tuan perempuan, meninggalkan kaumnya tanpa izin, tanpa restu daripada Allah, waktu ditarbiyah sebegitu, Nabi Yunus tak salahkan orang lain. Ni kau lah punya pasal Da'i Azrin. Oh, aku pula kena telan. Macam tu. Kan? Lebih kurang. Lebih kurang macam tu. Maknanya Nabi Yunus tak salahkan orang lain. Sebaliknya Nabi Yunus menginsafi diri sendiri. Yang ni tuan-tuan perempuannya kita nak belajar bila Allah Ta'ala uji kita, zikir ini kita sebut selalu. Dan pada ayat 143 surah As-Saffat, Allah Ta'ala bagi tahu pada kita tuan-tuan, falaula annahu kana minal musabbihin, maka kalaulah dia bukan dari orang-orang yang sentiasa mengingati Allah dengan zikir dan tasbih. Al-musabbihin bermaksud Nabi Yunus ini consistently, secara konsisten, secara tetap zikir itu keluar dari mulutnya. Maknanya bagaimana tuan-tuan puan? Kalaulah 40 hari Nabi Yunus berada dalam perut ikan Nun itu, 40 hari itulah Nabi Yunus sebut perkataan ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kalau 3 hari itulah sepanjang terperangkap dalam perut ikan Nun itu, Nabi Yunus sebut sokmo-sokmo perkataan itu. Maknanya bukan di awal sahaja. Bukan sekejap sahaja. Bukan sekejap saja insaf. Ni nasihat untuk kita dan untuk saya tuan-tuan. Kita ni selalunya sekejap aja kan. Penat kan. Jadi itulah yang kita nak ceritakan, bagaimana kita nak belajar daripada kisah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya tidak ada seorang muslim yang berdoa dengan doa Nabi Yunus alaihi salam untuk apa sahaja hajatnya, melainkan Allah akan kabulkan doanya tersebut. Subhanallah. Itu dia, doanya ringkas tetapi sangat besar maknanya. Jadi sedang penonton, jom kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, jangan ke mana-mana. Hebatnya zikir ataupun doa Nabi Yunus alaihi salam, seperti yang kita bacakan sebentar tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan kata para ulama, dalam zikir ataupun doa ini ada 3 komponen yang istimewa. Di awalnya adalah kalimah tauhid, yang di pertengahan adalah tasbih, yang di perhujung adalah istighfar. Maknanya dalam satu zikir ataupun doa yang ringkas pendek mengandungi 3 komponen yang cukup hebat. Jadi seperti mana yang kita maklum, dan kita pun mungkin ada tertanya-tanya lah kan. Kita kata mungkin tadi disebut satu malam, tak sampai 1 hari, 3 hari, ada yang mengatakan 40 hari ada di dalam perut ikan paus tersebut ditelan. Dan mungkin juga kita tertanya, adakah dimuntahkan kembali seperti mana yang disebut dalam ayat 145, oleh itu kami campakkan dia keluar daripada perut ikan ke tanah yang tandus di tepi pantai sedangkan ia berkeadaan sakit, dimuntahkan, dikeluarkan kembali. Adakah kerana kehebatan zikir ataupun doa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salam ini, Ustaz? Silakan. Baik, para penonton rahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam surah Al-Anbiya, surah Al-Anbiya ayat nombor 88, Allah Ta'ala cerita juga kisah Nabi Yunus ini. Setelah Nabi Yunus berulang kali al-musabbihin tadi kan, setelah konsisten menyebut zikir itu, ayat 88 Allah Ta'ala sebut surah Al-Anbiya, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Allah Ta'ala kata, maka kami kabulkan dengan asbab doanya itu, dan kami selamatkan dia daripada kesusahan yang menyelubunginya. Baik, yang pertama, kerana asbab doa tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kerana doa itulah kami telah menyelamatkan Nabi Yunus daripada al-gham. Al-gham dalam bahasa Arab, cantik bahasa Arab ni tuan-tuan. Al-gham ini maknanya kepungan masalah. Maknanya masalah tu dia mengepung kita. Kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Kepungan
masalah itu Allah Ta'ala rungkaikan dengan asbab doa ini. Dan Allah Ta'ala janji, tuan-tuan, ini janji Allah. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Allah Ta'ala kata, kami akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Maknanya orang beriman yang berdoa, zikir dengan doa itu juga Allah Ta'ala akan selamatkan dengan asbab doa tadi. Kerana itu tuan-tuan puan ya, dalam surah As-Saffat yang kita baca tuan-tuan, juga Allah Ta'ala menyatakan, kalaulah bukan sebab doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tadi, Allah Ta'ala kata, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah bukan dengan asbab doa zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Nabi Yunus akan duduk dalam perut ikan nun itu sampai hari kiamat. Subhanallah. Jadi jawapan kepada soalan Da'i Azrin tadi, ya, memang betul, kerana asbab zikir dan doa tadilah yang menjadi asbab Allah Ta'ala menghadirkan bantuan kepada Nabi Yunus alaihi salatu wasallam. Kerana itu, tuan-tuan dan puan, kita dah ikuti program pagi ini, jangan lupa kongsi dengan suami, kongsi dengan isteri, kongsi dengan anak-anak, kongsi dengan kawan-kawan, sahabat andai kita semua. Doa ini mudah-mudahan Allah Ta'ala hadirkan bantuan kepada kita. Wallahu a'lam. Subhanallah, itu dia kan yang kita rasa macam tertarik dan rasa macam teruja dan kadang-kadang rasa macam malu juga dengan diri sendiri adalah apabila kita mendengar Ustaz kongsi tadi berkenaan dengan Nabi Yunus AS duduk di dalam perut ikan tersebut, tidak berhenti-henti dan mengulang-ulang zikir tersebut sampailah dimuntahkan kembali. Maknanya kalau satu hari tak berhenti, Masya kalau Allah. tiga hari tak berhenti mengulang-ulang, dan kalau 40 hari tidak berhenti-berhenti mengulang-ulang, mungkin secara zahir ataupun dalam hati bisikan, hanya menyebut kalimah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Da'i Azrin, ya. saya teringat, betul teringat ya. Adakah ikan nun yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran itu ikan paus? Ya. Baik, tuan-tuan dan puan, Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, beliau menyatakan ikan nun yang disebut dalam Al-Quran itu Bukan. ialah ikan paus. Ikan paus. Baik, dan kajian semasa, ini yang menarik tuan-tuan, kajian semasa, agak-agaklah ikan paus yang paling besar ni berapa panjangnya? Okey, saya bagi jawapan. Tuan-tuan, panjang ikan paus yang paling panjang sekitar 30 meter. 30 meter. Okey, nak bagi faham lagi tuan-tuan, 30 meter ni bas sekolah paling panjang. Ni cuti sekolah kan? Cuti sekolah, anak-anak cuti sekolah. Okey, bas sekolah yang paling panjang 3 kali bas tu. 3 kali bas sekolah yang paling panjang. Okey, cumanya yang saya sebut tadi ialah blue whale. Ya, paus biru. Jadi paus biru ni paling panjangnya 30 meter tadi. 30 meter. Tapi kajian sains menyatakan blue whale ini dia tak boleh telan orang. Sebab kerongkongnya kecil. Setakat hidupan laut tu dia boleh telan. Itu blue whale. Tapi tuan-tuan, ada satu lagi ikan paus yang disebut namanya sperm whale. Sperm whale. Panjangnya sekitar 20 meter. Kalau jenis sperm whale ini, kerongkongnya besar. Dia boleh telan orang. Jadi sengaja kita bawakan kajian ini yang menyatakan ikan paus boleh telan manusia. Boleh telan orang. Maknanya 20 meter tadi. 20 meter tadi. Walaupun dia dikurangkan 10 meter, tapi dia masih lagi besar. Ya. 20 meter, maknanya 2 biji bas sekolah yang kita bisa tengok warna wain hitam yang selalu lalu depan rumah kita tu kan. 2 biji itu Allah besar Allah. ke? Tak besar tu. Baik. Okey, jadi mungkin itu daripada rentetan perbincangan kita tadi dapat kita lihat daripada kita dah lihat ayat 145, 46, 47 dan 48, dan kita akan sambung sedikit lagi nanti pada ayat 149 dan 150 untuk perbincangan. Mungkin apa yang kita dapat di awal ini adalah berkenaan dengan bagaimana sifat Nabi Yunus alaihissalam yang ditampilkan, ditunjukkan kepada kita. Hebatnya Nabi Yunus, mungkin sudah melakukan sedikit kesilapan dalam kehidupan, maka teruslah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala
salah, perbetulkan. Bukan tunggu nanti, jangan dinanti-nanti. Teruskan melakukan kebaikan dalam kehidupan, perbaiki kesalahan tersebut dan mudah-mudahan Allah keluarkan kita daripada kepungan masalah kehidupan. Jadi sedang menonton, kita berakhir di sini dahulu di TV3. Sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Baik, subhanallah, alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada semua penonton, keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terus setia bersama dengan kita, ikuti perbincangan yang kita sediakan kepada anda. Setiap hari ada je bab-bab yang kita bawakan, dan kalau pada hari Rabu biasanya adalah berkenaan dengan tafsir dan taranum, iaitu surah As-Saffat ayat 145 hingga 150. Jadi sila penonton, kalau ada apa-apa persoalan yang ingin diajukan untuk perbincangan seterusnya, dan juga mungkin bak kata saya tadi nak bacakan sedikit ayat untuk kita perdengarkan pada hari ini, boleh hubungi kita di talian yang tertera ataupun boleh tulis lagi soalan di ruangan komen di Facebook rasmi kita, Tanyalah Ustaz TV3. Silakan sedang penonton. Baik, jom kita lihat soalan dari sahabat kita di Facebook rasmi. Katanya dari Cahaya Nur. Assalamualaikum Ustaz. Merujuk pada ayat 148. Mafhumnya, lalu mereka beriman, kerana itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Soalan saya, apakah anugerah kenikmatan hidup yang telah Allah berikan kepada kaum Nabi Yunus alaihissalam setelah mereka benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala apabila mereka melihat azab yang datang kepada mereka? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita untuk persoalan ini. Kenikmatan yang macam mana tu Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih Cahaya Nur yang bertanya. Baik, kenikmatannya bagaimana? Dalam surah Yunus ayat nombor 98, Allah Ta'ala merakamkan, Bismillahirrahmanirrahim. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. Sadaqallahul Azim. Baik, para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, nikmat apa? Nikmat tidak diazabkan di atas dunia ini. Satu-satunya kaum yang mana Allah Ta'ala tangguhkan, Allah Ta'ala beri peluang kedua setelah mereka ini sebelum itu tidak patuh, tidak akur, ya, tidak menjunjung perintah Allah, tak beriman kepada Allah, tak beriman kepada Nabi Yunus. Allah Ta'ala tangguhkan azab, Allah tak azab mereka seperti mana kaum-kaum terdahulu. Ya, sebagai contoh kaum Nabi Musa, ya, siapa lagi? Kaum Nabi Saleh dan kaum Nabi Nuh dan sebagainya. Mereka itu apabila kaum itu sebelum itu apabila mereka ingkar kepada Allah, ingkar kepada para nabi yang diutuskan, mereka diazabkan terus di atas dunia. Tak bagi tak bagi peluang kedua kepada mereka. Tetapi kaum Nabi Yunus, Allah Ta'ala berikan peluang kedua kepada mereka. Itulah sebesar-besar nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kaum Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Apa pelajarannya? Begitu juga tuan-tuan dan puan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa juga keingkaran, apa juga ketidakpatuhan yang kita buat kepada Allah, Allah tidak hukum kita atas dunia ini. Allah bagi peluang kepada kita untuk kita bertaubat, untuk kita betulkan diri kita.
beruntunglah bagi orang-orang yang memanfaatkan peluang itu. Wallahu a'lam. Subhanallah, memanfaatkan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Dan mari kita tinjau pula soalan seterusnya dari sahabat kita, iaitu Sahziatul Sidik untuk ayat ke-149. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, ada dua soalan. Yang pertama, mengapakah kaum Quraisy terlalu mengagungkan anak laki-laki sehingga mengangkat anak lelaki pilihan mereka? Apakah disebabkan fizikalnya kuat dan fitnahnya yang kurang berbanding anak perempuan yang lemah fizikalnya dan mudah terdedah dengan fitnah apabila dewasa kelak? Dan soalan yang kedua, apakah perbezaan kefahaman antara kaum Quraisy dan juga Fir'aun, sedangkan zaman Fir'aun anak lelaki pula dibunuh dan anak perempuan pula yang dibiarkan hidup? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Sahziatul Sidik untuk perbincangan ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Puan Sahziatul Sidik. Musyrikin Mekah, Quraisy, mereka memandang anak perempuan itu membawa sial majal kepada keluarga mereka. Kelahiran anak perempuan mengikut pendapat musyrikin Mekah, Quraisy, mereka rasa anak perempuan itu mendatangkan kemiskinan kepada keluarga, yang mendatangkan mudarat kepada keluarga. Kerana itu mereka tak nak anak perempuan. Ya. Kerana itu mereka menghargai bila dapat anak lelaki. Tetapi anak perempuan mereka tak nak, mereka tidak mahu. Kerana apa? Pada yang kita sebut tadi, mereka menganggap anak perempuan itu membawa sial majal pada mereka. Ini pendapat yang salah. Ya, ini kefahaman yang salah. Bagaimana apabila Islam datang, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan, wanita diangkat pada kedudukan yang begitu istimewa, sehingga kan dalam Al-Quran, saudara dan Yazrin, ada suratul Nisa. Ya, suratul Nisa yang menceritakan bagaimana keistimewaan hak-hak yang diberikan agama kepada orang wanita, orang perempuan. Sehingga kan ya, dalam Al-Quran menyatakan man amila amalan, orang yang melakukan amal-amal saleh, sama ada lelaki atau perempuan, mereka akan diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tidak ada perbezaan. Satu. Baik. Tadi Fir'aun pula. Kan? Fir'aun ni dia suruh bunuh anak lelaki. Kan? Sebab apa? Sebab Fir'aun dalam catatan menyatakan dia telah bermimpi akan ada seorang putera, seorang anak lelaki, yang mana anak lelaki ini akan merampas kedudukan dia sebagai pemimpin ataupun sebagai ketua. Jadi apabila dia mimpi dengan mimpi tersebut, dia rasa bimbang, dia rasa takut. Selepas itu dia arahkan batalion tenteranya. Bila dengar sahaja mana-mana ibu melahirkan anak lelaki, bunuh mereka. Bunuh anak lelaki tersebut. Kenapa? Fir'aun memandang anak lelaki akan mengancam kedudukannya sebagai seorang ketua ataupun sebagai seorang pemerintah. Jadi itu bezanya, dan kedua ini ditolak oleh Islam. Ya, wallahu a'lam. Itu jawapannya. Berkenaan dengan kaum Quraisy dan juga Fir'aun, maka berbeza daripada sudut penceritaan dan juga kenapa dia mengangkat anak lelaki, dan juga Fir'aun pula membunuh anak-anak lelaki yang baru lahir. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Ya puan, siapa di sana? Saya Azlin binti Sufian dari Beranang, Selangor. Azrin. Oh, nama kita sama puan Azlin. Oh, Azlin. Wah, salah dengar. Saya dengar L jadi R bagi dia. Minta maaf puan. Ada bunyi sama-sama. Bunyi sama tu, bunyi sama. Baik, silakan soalannya puan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya kan nak minta nasihat Ustaz tentang ibu bapa yang bezakan antara anak lelaki dan perempuan. Itu saya soalan puan. Itu saja. Atau Puan Azlin nak baca ayat? Ataupun Ustaz kata Puan Azlin nak baca 1-2 ayat? Tak apalah Ustaz. Esok, siaran esok. Siaran esok, insyaAllah. Baik, terima kasih Puan Azlin untuk soalannya. Apa pandangan ataupun pendapat Ustaz berkenaan dengan mungkin ada ibu ataupun bapa yang membeza-bezakan anak lelaki dan anak perempuan. Mungkin ada yang ini sayangnya lebih kepada anak lelaki saja, yang ni dia marah pula kepada anak perempuannya. Bagaimana pandangan Ustaz? Silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Da'i Azrin dan Puan Azrin, terima kasih soalan sangat baik. Jawapannya, kita jangan membeza-bezakan, ya.
Sama ada anak kita anak lelaki ke, anak perempuan ke, anak yang sulung ke, anak yang bongsu ke, jangan kita membeza-bezakan. Tentunya kita sebagai ketua keluarga, kita sebagai suami, kita sebagai isteri, kita sebagai ayah dan ibu, kita wajib untuk memberikan nafkah kepada anak-anak kita. Yang pertama. Yang kedua, kewajipan kita iaitulah kita memberikan kasih sayang dan juga pendidikan, khususnya pendidikan agama kepada anak-anak kita. Ya, jangan beza-bezakan, mesti berikan kasih sayang dan layanan yang semuanya sama. Sebab apa tuan-tuan? Anak-anak kita ni ialah anak-anak yang akan mendoakan kita bila kita tiada nanti. Dalam satu riwayat, Baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Nabi cerita ada seorang ini bila dia masuk syurga nanti, tiba-tiba Allah Taala angkat dia di satu tempat yang istimewa dalam syurga. Maknanya kalau kita nak mudah faham, angkat di tempat VIP lah. Kan, tempat yang istimewa. Jadi terkejutlah orang ni. Orang ni terkejut. Kenapa aku pula diangkat tempat yang mulia macam ni? Kalau ikut amalan ni biasa-biasa je. Jadi dia tanya, kenapa aku diangkat ke tempat begini? Jadi jawapan yang diberikan kepada orang ini ialah kerana beristighfar, kerana anak-anak kamu yang telah beristighfar, minta ampun, ya, minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa ibu bapa tadi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, oleh kerana ataupun kerana doa anak-anak kita ni lah, pada satu hari nanti, ya, kita ni bila dah masuk syurga, Allah angkat di tempat yang lebih mulia, yang lebih istimewa. Jadi tuan-tuan, kerana itulah ya, jangan kita pernah membeza-bezakan. Ialah anak-anak kita pun ada hati dan perasaan, ya. Kerana mungkin kita selalu duk sebut-sebut Abang Long je, kan? Abang Long je naik nama, kan? Yang Abang Ngah, Abang Cik ni tak pernah naik nama pun. Tak boleh tuan-tuan, ya. Tak perlulah kita buat begitu. Kerana apa? Ia akan mencederakan hati dan emosi anak-anak kita. Jadi yang paling penting, kita berikan layanan yang terbaik kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan bila kita dah meningkat usia, bila kita dah warga emas nanti, bila kita sakit nanti, semua anak-anak ni akan bantu kita. Sebab apa? Sebab kita dah buat yang terbaik pada anak-anak kita. Mudah-mudahan apabila kita buat baik pada anak-anak, mudah-mudahan penyudahan kita juga, anak-anak kita akan buat baik pada kita juga. Wallahu ta'ala. Subhanallah. Yalah, betul lah. Walaupun kasih sayang itu tidak boleh diberikan sama rata, tetapi boleh cuba untuk membahagiakan kesemuanya supaya masing-masing merasakan diri mereka sangat-sangat berharga. Baik, sedang penonton, kita berehat seketika. Kembali selepas ini untuk perbincangan seterusnya bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Baik, perbincangan kembali diteruskan untuk sama-sama sedang penonton. Sedar tak sedar ya, sekarang sudah menunjukkan 8:14 minit pagi. Cepat sungguh masa berlalu. Betul lah kata orang tua-tua, apabila waktu yang seronok, maka kita akan rasa masa berjalan begitu pantas. Hari ini kita berasakan 2 jam begitu pantas berlalu kerana ralik dan seronok mendengarkan perbincangan tentang Nabi Yunus AS dan juga surah As-Saffat ayat 145 hingga 150. Baik, perbincangan seterusnya daripada soalan sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak di Facebook. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, ayat 149. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mengapakah orang kafir sukar menerima kewujudan Allah Subhanahu wa taala seperti yang termaktub dalam surah Al-Ikhlas? Adakah kerana mereka hanya menilai sesuatu melalui akal yang dangkal sahaja, atau kerana mereka ego untuk menerima kenyataan serta risau kehilangan status di mata masyarakat zaman itu? Dan soalan seterusnya kita kaitkan sekali dalam perbincangan kita dari sahabat kita Nur Asikin. Assalamualaikum Ustaz, merujuk kepada ayat 149 hingga 150. Soalan saya, mengapakah kaum kafir tetap dengan hujah mereka dengan menyatakan malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mereka anak-anak lelaki?
Mereka memilih yang lebih kuat dan yang lebih baik, sedangkan dalam surah Al-Ikhlas sudah Allah jelaskan ia tidak beranak dan tidak pula memperanakkan. Mohon pencerahan Ustaz untuk kedua-dua soalan ini. Terima kasih kepada sahabat kita yang mengajukan soalan. Saya serahkan kepada Ustaz. Baik, terima kasih kepada sahabat kita yang bertanya. Ya, itulah penyakit musyrikin Makkah ataupun kaum Quraisy yang mana mereka itu berpegang kepada pegangan nenek moyang mereka, iaitulah mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mereka tidak mengesakan Allah Taala. Karena itu dalam surah Az-Zumar Allah Taala berfirman dalam ayat yang kedua, ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Allah Ta'ala berfirman, ingatlah hak yang wajib dipersembahkan kepada Allah ialah segala ibadat dan bawaan yang suci bersih daripada segala rupa syirik, dan orang-orang musyrik yang mengambil selain daripada Allah untuk menjadi pelindung dan penolong sambil berkata, apa kata orang musyrik? Kami tidak menyembah atau memujanya melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah sedamping-dampingnya. Ini masalah kaum Quraisy ataupun musyrikin Makkah. Mereka itu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah juga penyakit-penyakit yang berlaku pada zaman sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umpamanya pada ketika Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, umpamanya asalnya mereka mengambil 5 orang saleh yang terkenal pada zaman sebelum itu sebagai ikon. Mereka buatlah, dicadangkan supaya buat macam tugu, macam itulah kan, monumen. Kita bukan nak sembah pun, tapi kita nak memperingati mereka. Ni 5 orang saleh ni. Tetapi setelah zaman berganti zaman, mungkin bila masuk ataupun jatuh pada zaman cucu mereka, dah menjadi bertukar dah. Takkan kita nak tengok saja kot. Kan? Jomlah kita tawaf dan jomlah kita minta kepada dia. Takkan jadi gajah putih saja. Jadi kita mesti minta melalui perantaraan patung-patung itu. Dia dah mula dah syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah penyakit yang diwarisi sejak zaman berzaman, dan inilah agenda dakwah yang paling utama dibawa oleh para nabi dan para rasul, iaitulah mengajak kaum dan umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu tuan-tuan, dalam ayat yang kita bacakan ini, khususnya pada dua ayat yang terakhir yang kita tadabburkan pada pagi ini, ayat 149 sehingga ayat 150, dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir telah menyatakan ada 3 perkara pendustaan orang musyrikin Makkah ini. Ada 3 pendustaan. Yang pertama apa? Mereka mengatakan, dia kata apa? Dia kata yang pertama, malaikat itu ialah perempuan. 1. Yang kedua, dia kata anak-anak perempuan itu ialah anak kepada Tuhan. 2. Dan nombor 3, mereka menyembah malaikat. Jadi ini 3 pendustaan ataupun kemungkaran yang telah dilakukan oleh musyrikin Makkah. Yang inilah yang yang menjadi 3 pokok utama keingkaran ataupun kemungkaran yang dilakukan oleh musyrikin Makkah. Wallahu a'lam. Subhanallah. Itu dia bila mana kita sebut berkenaan dengan mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan juga sentiasa berada dalam keadaan bercanggah dengan apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran kaum musyrikin Makkah. Baik. Dari Kak Ju Zabidi di Facebook, Assalamualaikum, ayat 150. Mengapakah kaum musyrikin mengatakan para malaikat itu anak-anak perempuan sedangkan mereka tidak pernah melihat penciptaan para malaikat itu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Kak Ju Zabidi. Ayat 150. Kalau kita boleh lihat, Allah Ta'ala berfirman, Am khalaqnal malaikah inathan wahum syahidun. Kan? Atau adakah mereka hadir sendiri menyaksikan kami menciptakan malaikat-malaikat itu perempuan? Tuan-tuan, Allah bertanya ini
pertanyaan itu bukan mahukan jawapan daripada musyrikin Mekah. Tak. Tetapi pertanyaan Allah Ta'ala ini pernyataan dalam bentuk mencemuh dan menyindir musyrikin Mekah. Menyindir mereka itu. Bila kamu sebut malaikat itu perempuan, kamu tengok ke penciptaan malaikat itu? Sedangkan yang mencipta malaikat itu adalah Allah Azza wa Jalla yang Maha Mencipta, bukan musyrikin Makkah itu, bukan manusia. Jadi pertanyaan pada ayat nombor 150 ini, Allah bertanya itu bukan berkehendakkan jawapan, tetapi pertanyaan untuk mencemuh dan menyindir sikap musyrikin Makkah yang melakukan pendustaan kepada Allah dan juga pendustaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Dan itulah saja mereka cuba membangkit-bangkitkan isu seperti itu kerana betul lah disebutkan tadi, diperli dan juga disindir kepada mereka, disebutkan adakah mereka sendiri menyaksikan kami menciptakan malaikat-malaikat itu yang kamu kata dia adalah perempuan, adakah kamu datang sendiri melihat bila kami melakukan ataupun menciptakan malaikat tersebut. Dan Ustaz, mungkin ada sedikitlah kita nak bawa, kita kaitkan dengan hidup kita pada hari ini, dan mungkin juga ada di antara kita yang hidup di zaman moden ini juga mungkin ada berfikiran seperti kaum kafir Quraisy ini, yang mana dia kata, ish, ini tak boleh, ini tak betul ni, dan juga sentiasa dia ni menyebutkan berkenaan dengan apa yang ada dalam Al-Quran itu tidak sesuai berada pada zaman sekarang, dan dia terima hanya setakat yang dia suka, dan yang dia tak suka dan tak kena dalam kehidupan dia, dia sentiasa menolak dan juga mempermainkan. Mungkin sedikit komen dari Ustaz. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam Al-Quran Allah Ta'ala nyatakan kepada kita, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Quran itu diturunkan secara bertahap-tahap, beransur-ansur. Sebagai apa? Sebagai syifa. Penyembuh apa? Penyembuh sakit ataupun masalah jiwa manusia. Apa masalah jiwa manusia? Yang pertama syirik. Yang kedua masalah hati yang lain. Contoh dengki, takabur, riya dan sebagainya. Dan Al-Quran juga sebagai apa? Rahmah lil mu'minin, sebagai rahmat bagi orang beriman. Jadi tuan-tuan, orang yang mahu mendapatkan rahmat Al-Quran itu, tentunya lah kita mesti mengambil ibrah, mengambil kefahaman Al-Quran itu secara seluruhnya Al-Quran. Bukan kita memilih itu dan ini, tetapi kita ambil seluruhnya. Para ulama telah membahaskan apa maksud rahmat bagi orang beriman. Apa makna Al-Quran itu sebagai rahmat bagi orang beriman? Nombor satu, orang yang beriman kepada Al-Quran, Allah Ta'ala akan mencukupkan rezekinya atas dunia. Allah Ta'ala akan cukupkan rezekinya. Kalaulah kita dapat pendapatan yang kecil pada mata kita, tetapi Allah Ta'ala cukupkan. Allah Ta'ala cukupkan. Kalaulah kita dapat pendapatan ataupun rezeki yang banyak, bukan setakat Allah Ta'ala cukupkan, pada masa yang sama kita boleh berbahagi-bahagi dengan orang yang memerlukan. Maknanya kita tak kedekut. Satu. Yang kedua, makna Al-Quran akan memberikan rahmat kepada orang bertakwa tadi ataupun orang beriman tadi ialah apa juga masalah yang dihadapi oleh manusia atas dunia ini, Allah Ta'ala akan bantu, Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar kepada kita. Tentunya lah untuk mencari jalan keluar itu sabar, cekal, tabah, ikhtiar, tak putus asa, bergantung harap kepada Allah, tawakal kepada Allah. Itu merupakan rempah ratusnya. Perkara-perkara yang berada dalam perjalanan untuk kita mendapat solusi ataupun jalan keluar. Nombor tiga, Al-Quran sebagai rahmat bagi orang beriman itu bagaimana? Orang yang beriman dengan Al-Quran, mereka hidupnya diredai oleh Allah, matinya juga diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, tak rugi kita
bersahabat dan kita beramal dengan Al-Quran, kerana itulah yang akan memberikan kebaikan kepada kita. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Subhanallah, itu dia perbincangan yang Ustaz kongsikan kepada kita berkenaan dengan 145 hingga 150. Sidang penonton, sekian kisah Nabi Yunus alaihi salam yang membuktikan kebesaran Allah, Tuhan sekalian alam, yang mana telah pun ditulis ataupun telah pun ditelan di dalam ikan yang besar pada gelapnya malam, dan pada logik akal ia agak mustahil, tetapi kita kena ingat pada mulut ataupun zikir Nabi Yunus alaihi salam tidak pernah lekang walaupun berada dalam keadaan kelam. Itulah contoh terbaik yang diberikan oleh seorang insan yang bernama Nabi Yunus alaihi salam. Itu yang boleh kita kongsikan kepada anda berkenaan dengan tafsir dan taranum serta kita tadabbur surah As-Saffat ayat 145 hingga 150. Jadi kita jadikan sebagai 3 nota penting Ustaz kongsikan kepada kita di penghujung tadi sebagai kupasan ataupun kesimpulan perbincangan kita, sebagai titik supaya dapat kita ubah kehidupan kita jadi lebih baik. Jadi Ustaz, kita minta Ustaz tutup dengan doa ringkas bagi menutup majlis kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Amin. Dan kasihkanlah mereka seperti mana mereka mengasihi dan menjaga kami. Amin. Semenjak kami kecil. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin. Wahai Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang halal dan baik. Amin. Dan ya Allah, terimakanlah segala amal-amal kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada sama-sama dan Yazrin untuk kupasan dan perbincangan. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang terus menyaksikan Tanyalah Ustaz setiap hari, dan pada hari ini untuk ikuti kupasan dan perbincangan kita. Jangan lupa esok bersama dengan moderator untuk Tanyalah Ustaz istimewa sempena ulang tahun TV3 yang ke-39 bersama dengan moderator Da'i Hadari dan Da'i Aiman, dengan bintang ilmuwan Al-Fadil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail dan juga Ustaz Jafri Abu Bakar, dengan topik perbincangan sentiasa bersamamu. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dan kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.